Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Harap semuanya siap-siap belaka. Okey, kita berjumpa lagi dengan Cikgu Azlina untuk slot Sains tingkatan 4 KSM. Okey, hari ini Cikgu ingin mengajarkan kamu bab 3. Okey. Baiklah murid-murid semua, hari ini kita akan belajar tentang teknik mengukur perimeter kesihatan badan. Okey, cikgu fokus hari ini kepada topik 3.3 iaitu tekanan darah, dan satu lagi 3.4 iaitu indeks jisim badan iaitu BMI. Okey, baiklah, kita ada 5 objektif pembelajaran hari ini. Okey, iaitu yang pertama, mengenal pasti alat mengukur tekanan darah. Yang kedua, mengukur dan merekod tekanan darah. Yang ketiga, menginterpretasikan data daripada bacaan tekanan darah. Keempat, mengira dan menentukan indeks jisim badan. Dan yang kelima, menginterpretasi indeks jisim badan dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita nak kenal pasti alat mengukur tekanan darah. Okey, pernah tak kamu ambil tekanan darah? Cikgu percaya setiap orang mesti pernah ambil tekanan darah, kan? Okey, kalau kita pergi ke klinik, doktor pasti akan sekurang-kurangnya yang pertama akan ambil suhu badan kita, dan yang kedua akan ambil tekanan darah kita di sini. Okey, kita nak tahu apa itu tekanan darah. Okey, tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah, okey, pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okey, kemudian dia diukur, tekanan diukur menggunakan sphygmomanometer. Susah nak sebut. Okey, sphygmomanometer. Sebut banyak-banyak kali. Cuba kamu sebut. Boleh tak? Okey, yang kedua, unit ukuran dia, dia pilih sikit ni, milimeter merkuri. Okey, atau singkatannya mmHg. Okey, mm merujuk kepada milimeter, Hg adalah simbol bagi merkuri. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, mana satu pilihan anda? Okey, bila kita nak cek tekanan darah, kita nak guna which one? Sphygmomanometer digital, okey, atau sphygmomanometer bersama dengan stetoskop. Okey, kalau kita di rumah, cikgu percaya mesti kita akan menggunakan sphygmomanometer digital. Susah nak sebut. Okey, tetapi sebenarnya sphygmomanometer yang lama dulu, okey, yang digunakan dari dulu lagi, itu adalah pilihan yang paling baik yang digunakan oleh para doktor di klinik dan di hospital. Okey, tengok di sini, cikgu nyatakan di sini, nampak? Okey, sebenarnya ini adalah peralatan yang lebih tepat. Okey, sphygmomanometer kaedah terbaik mengukur tekanan darah. Okey, ia adalah alat terbaik berdasarkan piawaian yang tepat. Digunakan oleh pengamal perubatan hospital dan klinik. Okey, nampak dia digunakan bersama stetoskop. Okey, tahu tak stetoskop? Okey, baiklah, mari kita tengok macam manakah cara mengukur tekanan darah. Untuk mendapat bacaan yang tepat dengan mengukur ukuran lengan yang sesuai, sebaik sahaja mempunyai ukuran lengan yang tepat, cari persekitaran yang tenang dan berehat selama 15 minit dengan cara duduk di atas kerusi dan kaki diletakkan di atas rantai yang rata. Jangan bercakap dan bergerak ketika mengambil ukuran tekanan darah. Sebaiknya perlu elakkan makan, minum minuman beralkohol, merokok, bersenam dan mandi dalam masa 30 minit sebelum mengambil ukuran tekanan darah. Graf akan menunjukkan bacaan turun naik secara semula jadi sepanjang hari. Sebaiknya ambil bacaan pada masa yang sama setiap hari untuk mendapat perbandingan yang lebih tepat. Jantung mengepam darah beroksigen dan nutrien melalui arteri. Tekanan darah adalah kekuatan darah terhadap dinding arteri.
terdapat dua bacaan yang mengukur tekanan darah. Tekanan sistolik adalah nombor di atas, mengukur tekanan darah yang dipam ke seluruh badan apabila jantung mengecut. Manakala tekanan diastolik adalah nombor di bawah, mengukur ketika jantung berehat di antara denyutan jantung. Tekanan darah tinggi adalah apabila tekanan darah selalu menunjukkan lebih tinggi daripada sepatutnya. Ia dikenali sebagai hipertensi. Biasanya didiagnos apabila tahap tekanan selalu melebihi 140/90 mm². Tekanan darah tinggi menjadikan arteri kurang tegang dan merosakkan dinding arteri. Ini memudahkan pemendapan lemak dan seterusnya mengehatkan peredaran darah dan oksigen. Ini boleh menyebabkan serangan jantung atau stroke. Tekanan darah tinggi biasanya tiada gejala. Jika tidak dirawat, boleh menyebabkan penyakit jantung dan peredaran darah. Sesiapa sahaja boleh mengalami tekanan darah tinggi disebabkan oleh terlalu banyak makan makanan yang tinggi kandungan garam, minum minuman beralkohol, berat badan berlebihan dan mengamalkan gaya hidup yang tidak aktif. Maka kawallah tekanan darah anda. Okey, objektif kita yang ketiga, menginterpretasi data daripada bacaan tekanan darah. Okey, tadi cikgu dah cakap dalam video kan, macam mana tentang tekanan darah. Okey, pertama cikgu dah cerita macam mana tekanan diambil, diastolik, sistolik, kemudian macam mana tekanan darah kita boleh jadi tinggi. Okey, apakah aktiviti yang patut kita buat untuk elakkan daripada tekanan darah menjadi tinggi. Okey, ni sekarang ni kita interpretasikan bacaan tekanan tu. Apa maksudnya? Kalau bacaan tekanan kita tadi 140/90, okey, macam mana? Tinggi, rendah atau okey je? Okey, kita tengok Okey, di sini bacaan tekanan darah yang tinggi dan berlarutan. Okey, ni bagian tinggi dan berlarutan menunjukkan penyakit tekanan darah tinggi ataupun dipanggil hipertensi. Pernah dengar hipertensi? Nama tu canggih, sebenarnya tekanan darah tinggi. Okey, kalau tekanan rendah berlarutan, masalah juga rendah pun. Yang ni menunjukkan penyakit tekanan darah rendah. Okey, seterusnya. Ini adalah jadual klasifikasi bacaan tekanan darah bagi orang dewasa. Okey, kita tengok. Okey, kita kena pasti tadi kan 140/90 tu macam mana. Okey, tengok dulu. Tekanan yang optimum. Optimum ni kira okey lah kan. Yang yang baik lah. Okey. Tekanan sistoliknya kurang dari 120. Okey. Contohnya 110. Okey, biasanya cikgu ambil tekanan darah cikgu, sistolik cikgu 110. Okey, kemudian tekanan diastolik kurang daripada 80. Okey, mungkin 110/70 kan. Okey, dia kurang daripada 80. Okey, itu keadaan optimum. Okey, bagi keadaan normal pula, tekanan sistoliknya antara 120 hingga 129. Okey. Dan tekanan diastoliknya antara 80 hingga 84. Okey, sebagai contoh, okey, tekanannya diambil 129/84. Tu kategori normal. Okey. Kemudian yang berisiko, okey, tekanan sistoliknya antara 130 hingga 139 dan tekanan diastoliknya 85 hingga 89. Okey, kemudian tekanan darah tinggi peringkat 1. Okey, dia ada 3 peringkat Okey, peringkat pertama antara 140 hingga 159. Okey, peringkat tekanan diastolik pula 90 hingga 99. Tadi bacaan tekanan darah 140/90. So, maksudnya dia dah mengidap penyakit tekanan darah tinggi peringkat 1. Okey, kemudian tinggi lagi peringkat 2. 160 hingga 179 sistoliknya, dan diastoliknya
100 hingga 109. Dan tekanan darah tinggi peringkat 3, 180 ke atas untuk tekanan sistoliknya, dan manakala diastoliknya adalah 110 ke atas. Okey, sumber ni diambil dari Clinical Practice Guideline of Management of Hypertension. Okey, seterusnya kita tengok ni. Okey, sebenarnya aktiviti untuk murid. Okey, murid sebenarnya dikehendaki cuba. Okey, nanti pergi sekolah kita boleh buat di dalam kelas. Okey, kamu boleh tunjukkan cara mengambil bacaan tekanan darah. Kita boleh lakukan watak antara pesakit dan doktor. Okey, disebabkan kamu tak ada di depan cikgu, jadi cikgu tunjuk di sini contoh video antara doktor dengan pesakit. Okey. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cup, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable. Shouldn't it? Are you okay for me to go ahead? Yeah. You just put your arm on the table. That's lovely. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much. Thank you. Okey, baiklah, itulah cara doktor mengambil bacaan tekanan darah menggunakan speed manometer dan menggunakan bersama dengan stetoskop. Okey, kalau tadi cikgu dah tunjuk video yang pertama menggunakan speed manometer digital. Okey, mudah je kan? Yang ni doktor kena dengar sendiri dia punya tekanan tu pada stetoskop. Ada yang nak jadi doktor tak? Mesti ada kan? So, mesti kamu teruja untuk menggunakan alat ini. Okey. Seterusnya, kita tengok pada objektif yang keempat. Dah masuk topik 3.4 iaitu indeks disiplin badan. Objektif dia nak mengira dan menentukan indeks disiplin badan. Okey, tahu tak indeks disiplin badan tu apa? Mungkin kamu tak biasa. Okey, tapi kalau BMI, kamu dengar kan, iaitu Body Mass Index. Okey, so kita kena kira lah BMI kita berapa kan. So nak tahu dulu apa benda BMI tu. Dia sebenarnya adalah unit ukuran jisim badan berbanding ketinggian. Maksudnya kita kena tahu jisim badan kita berapa dan ketinggian kita berapa. Jadi barulah kita boleh kira BMI. So nak kira macam mana? Adalah formula dia. Okey, tengok ni. Formulanya BMI dia jisim badan diukur dalam unit kg, kilogram, bahagi dengan ketinggian kita dalam unit meter kuasa 2. Okey, contoh tinggi kamu 160 meter. Meter itu 160 cm. 1.6 meter kan. 1.6 meter. Tengok, nampak kan kesalahan. So unit meter. Jadi berat kamu, contohnya berat kamu 60 kg.
60 bahagi 1.602. Macam tu. Dapatlah kamu punya BMI. So nak tahu pula rate tu, nombor tu macam mana kan? Kamu ni slim ke kan? So kita tengok nanti macam mana dia punya klasifikasi dia. Okey, sebenarnya BMI ni untuk menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan ataupun tidak. Okey, dengan merujuk carta. Tengok carta indeks jisim badan. Okey, tengok ni lah cartanya. Okey. Okey, kalau nombor yang kita bagi tadi tu, kita dapat yang pertama ni kurang dari 18.5. Okey, perbandingan ni kan. So, kategori kita kurang jisim badan. Okey, kalau dia dalam lingkungan 18.5 hingga 24.9, dalam kategori jisim badan ni cantik lah ni kan. Okey, kalau terlebih sikit 25.0 hingga 29.9, dalam kategori berlebihan jisim badan. Dan sebenarnya kalau 30.0 atau lebih, dalam kategori obes. Okay. So kamu dalam kategori mana? So kamu kira sendiri ya. Okey, seterusnya ni contohlah gambarannya. Orang yang pertama ni warna biru ni kan, dia ni dia punya indeks jisim badan dia kurang dari 18.5. So kategori underweight ya, kurang jisim badan. Yang hijau ni kategori normal. Yang kuning ni antara 25 hingga 29.9. So kira overweight. Okey, berlebihan jisim badan. Yang orange ni 30 hingga 34.9, kategori obese. Dan yang warna merah lebih daripada 35 kan, 35 ke atas, kategori extremely obese. Okey, so kalau yang ni kamu belajar PJPK kan, kamu dah biasalah dengan istilah-istilah ni, dan kamu ada ni kan graf, graf BMI pun ada. So graf kat sini kita boleh rujuk kita punya tinggi dan berat, kita boleh tahu. Okey, so dalam ketinggian 1.6 meter, ni 1.6 meter, dengan berat badannya 60 kg di bawah ni. Okey, kita tengok garisannya di kategori normal. Kategori normal. So dengan cara ni lagi cepat lah kita tahu dia punya nilai, dan kita terus tengok graf. Ya, tengok ni. Okey, objektif kita yang terakhir, yang kelima, menginterpretasi indeks jisim badan mengikut keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil. Okey, indeks jisim badan. Okey, kalau kategori berlebihan, tadi kita dah tengok kan jisim badan kita berapa, ketinggian kita berapa, kita dah ukur, tengok nilai. Okey, jadi apa kita nak buat kan, kita macam okey, tak apa je, macam tu. No. Kita kena buat sesuatu. Do something, what we have to do. Okey, tengok kategori apa. Kalau berlebihan, kalau nombor tu berlebihan, okey, maksudnya individu tu mempunyai masalah kesihatan yang serius. Dia boleh meningkatkan risiko penyakit serius seperti penyakit serangan jantung, masalah jantung. Dan jantung berkaitan dengan tekanan darah tinggi. Okey, stroke. Okey, semua benda ni cikgu dah tunjuk dalam video tadi kan, berpunca daripada tekanan darah yang tinggi, dan menyebabkan masalah serangan jantung, tekanan darah tinggi, stroke. Okey, yang lain-lain tu boleh menyebabkan diabetes mellitus, iaitu kencing manis. Dan satu lagi, komplikasi sendi dan tulang. Okey, secara berikutnya, kalau macam kita, contohlah kalau kamu galas beg besar, berat, kamu jalan, nak lagi kamu pergi Kelang tingkat 4, naiklah tangga, beratnya nak bawa kan hari-hari macam tu kan, kaki pun terlarang nak langkah naik tangga. Macam tu lah badan kita. Kalau kita berat, kaki kita terbeban, okay, untuk menanggung berat badan kita. Jadi boleh menyebabkan masalah pada sendi, iaitu lutut, bahagian pergelangan kaki, okay, dan tulang. Muda tak apa lagi, bila dah berumur macam cikgu, rasalah. So sebab itulah kita kena jagalah badan kita supaya kekal dalam keadaan unggul. Okey, makan juga, tapi kena exercise. Okey, terusnya kalau kurang, tapi selalunya orang Malaysia ni
tak ramai yang kurang jisim badan. Kita makanan kita banyak kan. Macam-macam aneka makanan. Jadi kalau kurang boleh meningkatkan masalah kesihatan juga. Contohnya masalah penyakit jantung, penurunan daya tahan badan dan maksudnya apa, terhadap melawan penyakit, keletihan, anemia dan kemurungan. Kemurunglah dia emosi terganggu. Seterusnya untuk capai dan kekallah jisim badan unggul melalui pemakanan yang sihat dan aktiviti fizikal yang konsisten. Ini boleh membantu mencegah penyakit dua-dua belah yang cikgu beritahu tadi tu. Masalah lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. So amalkan gaya hidup sihat. Makan makanan sihat. Makanan sihat tu apa? Macam sayur. Kurangkan makan makanan yang tinggi kolesterol, lemak, kurangkan. Lagi cara menambah jisim badan. Tadi contoh umum kan. Di sini amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang mengikut piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Pinggan tu dia tulis apa? Dia tulis suku separuh. Separuh tu kategori serat, sayur-sayuran. Suku tu karbohidrat dengan protein. Makan mengikut waktu yang tetap. So kita tetaplah masa makan. Jangan setiap masa nak makan. Ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori. Snack ni maksudnya bukanlah kita pergi makan coklat kan. Kita ambil, contohnya boleh juga ambil buah-buahan, pisang. Antara waktu macam petang. Jadi kita pun dapat nutrien, kita dapat vitamin. Makan makanan yang berkhasiat lebih daripada biasa. Ambillah makanan yang ada khasiat. Ni sebab orang tu kurang berat badan. Nak turunkan pula, nak menurunkan jisim badan. Tetapkan sasaran yang realistik seperti menurunkan setengah kilogram dalam dalam seminggu. Kita dah target kan nak turunkan berat badan kita. Pantau dan rekod jisim badan anda seminggu sekali. Maksudnya setiap minggu kamu timbang berat badan kamu berapa. Makan makanan yang sihat secara sederhana berdasarkan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Cikgu tunjuk tadi. Buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan anda seperti mengubah cara penyediaan makanan. Contoh macam gambar yang kat sini ni, ni kan. Dia letak oat dengan buah-buahan kan. So dia makan buah-buahan, dia makan oat buat mengenyangkan. Kalau makan, kalau kita masak, kita kurangkan makanan yang goreng dengan minyak, boleh panggang je ke kan, air fryer, belilah air fryer. So ubahlah cara kita masak tu, cara sediakan makanan. Minum, jangan banyak minum minuman yang manis, kurangkan. Kemudian kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi kandungan gula atau lemak. Tadi gula, lemak. Lakukan senaman sederhana seperti berjalan laju, berbasikal, berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Silap tadi tu, 3 kali seminggu. Ni trend kan, berbasikal. Cikgu pun hampir ikut juga. Cikgu pun berbasikal juga. Tapi kena patuhlah peraturan jalan raya kan, pakai helmet. Seeloknya ada lampu supaya orang nampak kita kan. Tak pun kita tak ada basikal, kita boleh pergi trek larian. Kita tak lari pun kita berjalan laju. Dalam seminggu kita buat 3 kali. Cakap untuk diri sendiri. Cikgu pun sama kan. Kemudian dapatkan sokongan daripada orang yang rapat. Contoh keluarga kita lah, untuk turun ke berat badan ni, dapat sokongan mereka.
Okey, so dah habis. So check balik, dapat tak 5 kriteria kejayaan kamu? Dapat tak? Yang pertama, boleh menyatakan speed more manometer untuk mengukur tekanan darah. Ada 2 kan, yang digital dan yang bukan digital tu lah yang menggunakan dengan stetoskop. Okey, menentukan cara mengukur tekanan darah. Okey, cara nak ukur tekanan darah macam mana? Tadi cikgu dah tunjuk dalam video. Maksudnya kamu nampaklah gambaran nak mengukur tekanan darah. Yang ketiga, menyatakan tekanan darah yang normal, iaitu 120/80 mm merkuri. Kemudian yang keempat, mengira indeks jisim badan sendiri. Kiralah kan jisim badan kamu berapa, tinggi berapa, so kamu kena pastilah kamu punya indeks jisim badan kamu berapa. Dan kamu boleh interpret indeks jisim badan kamu, dah buat keputusan mengenai apa tu dia ambil. So kalau kita berat badan kita berlebihan, so kita dah boleh start buat exercise, kurangkan makan makanan yang berlemak, berminyak, kolesterol tinggi, bergula, so kurangkan. Okey, puasa pun boleh. Okey, seterusnya, okey, dah habis. Cikgu ada hadiah untuk kamu. Buat apa? Kamu scan QR code ni. Okey, kamu akan dapat soalan Google Form khas cikgu buat untuk kamu. Okey, jawab soalan Google Form tu. Okey, nanti cikgu boleh tengoklah pencapaian kamu. Faham ke tak faham yang cikgu bagi ni kan? Okey, kalau apa-apa kamu juga boleh hubungi cikgu dalam Telegram. Okey, namanya Elias Cikgu_Azlina_SAIM. Okey, apa-apa nanti bolehlah Telegram bisa cikgu kat Telegram untuk dapatkan apa yang tak faham lah. Okey, itu saja dari cikgu. Rasa-rasanya selesai. Bolehlah latihan dan ulang kaji. Okey, nanti kita jumpa lagi di sekolah bulan 4 insya-Allah. Bye.